Beberapa bulan yang lalu kita telah membahaskan mengenai salah satu legenda yang popular di daerah Kinabatangan, iaitu Geganji Gunai Boyo. Dan pada hari ini kita akan membahaskan mengenai salah satu legenda yang terkenal di daerah Lahad Datu, iaitu Ini Apoi dan Payau Emas. Suatu kala di daerah Lahad Datu muncullah seorang ketua kaum idahan yang terkenal dengan kekuasaannya yang luas, mulai dari Sungai Kinabatangan hingga ke perairan Pulau Temburung di daerah Sempurna. Menurut legenda, Nini Apoi memiliki seorang isteri yang bernama Liung Gayo, yang bererti perempuan besar dalam bahasa idahan. Dipercayai bahawa Nini Apoi dan Liung Gayo memiliki 3 orang anak yang masing-masing hidup terpisah di 3 daerah yang berbeza, iaitu Sungai Sagama, Sungai Tungku dan Sapagaya. Hal ini menyebabkan Nini Apoi dan isterinya sering berpindah rendah dari rumah anaknya ke rumah anaknya yang lain. Suatu hari, Liung Gayo yang sedang mengidam ingin memakan hati payau, meminta kepada suaminya untuk mencarikan hati payau. Lantas Nenek Apoi pun mempersetujuinya, oleh kerana memikirkan bahawa permintaan itu datang dari bayi yang berada di dalam perut isterinya. Pada keesokan harinya, Nenek Apoi sudah bersiap untuk berburu payau di dalam hutan sambil membawa seekor anjing kesayangannya yang bernama Siut Rapot. Nenek Apoi hanya membawa sebilah tombak dan parang serta sedikit makanan dan minuman yang dibuatkan oleh isterinya. Setelah perbekalan sudah disiapkan, Nenek Apoi bersama anjingnya langsung pergi ke hutan. Tapi anehnya, payau yang selalu muncul di dalam hutan ini seperti hilang secara tiba-tiba. Hari berganti hari, malam berganti siang. Tidak terasa sudah 6 hari Nenek Apoi berada di dalam hutan tanpa melihat seekor pun kewujudan payau. Pada hari ke-7, Nenek Apoi yang sudah keletihan memburu payau tapi tidak membuahkan hasil, dan pada akhirnya Nenek Apoi pun tertidur di bawah pohon yang rindang. Dan tidak berapa lama setelah dia tidur, Nenek Apoi terbangun dari tidurnya kerana mendengar gonggongan dari Siut Rapot. Lantas dia pun berdiri dan melihat dengan teliti di arah tempat Siut Rapot menggonggong, dan sepertinya sinar akan menerangi hidupnya apabila payau yang dia cari selama ini akhirnya muncul. Namun anehnya, payau itu bukan seperti payau-payau biasa yang dia jumpa sebelum ini, kerana payau yang dia lihat itu berwarna emas. Oleh kerana sudah lama mencari payau ini, Nenek Apoi tanpa teragak-agak melemparkan tombaknya sehingga mengenai tubuh payau emas tersebut. Nenek Apoi pun menghampiri payau emas tersebut dan mengeluarkan sebilah parang untuk menyembelihnya. Secara tiba-tiba, keajaiban pun berlaku apabila payau emas tadi tiba-tiba berkata-kata yang membuatkan Nenek Apoi terperanjat. Payau emas tadi merayu kepada Nenek Apoi untuk tidak membunuhnya dengan balasan payau emas tadi akan memberikan harta yang melimpah ruah yang tidak habis hingga ke anak cucunya. Pada awalnya, Nenek Apoi masih ragu-ragu atas tawaran payau emas tersebut kerana ia hanya menginginkan hati payau dan tidak menginginkan harta yang ditawarkan oleh sang payau. Tetapi oleh kerana Nenek Apoi tertanya-tanya sama ada apa yang dikatakan oleh sang payau benar atau tidak, dia pun akhirnya memeriksa ke dalam gua sambil meninggalkan payau emas yang masih tertancap tombak di badannya. Tetapi baru sahaja Nenek Apoi ingin memasuki gua, payau emas tadi telah menghilang. Yang tinggal hanya tombak dan kesan darah dari payau tersebut. Oleh kerana sudah terlanjur ingin masuk ke dalam, Nenek Apoi tetap melanjutkan perjalanan masuk ke dalam gua. Dan setelah Nenek Apoi memasuki gua, yang dilihat olehnya hanyalah puluhan sarang burung layang-layang. Dan ternyata harta melimpah ruah yang dimaksudkan oleh sang payau emas adalah sarang burung layang-layang. Dan pada hari ini, gua yang dimasuk oleh Nenek Apoi dinamakan
sebagai Kuah Madai yang terletak di daerah Kunak. Sehingga hari ini, suku kaum Idahan masih menjalankan kegiatan mengutip sarang burung di Kuah Madai.